Itu kisah daripada pendengar kita yang berkongsi pengalaman dalam rancangan MJ12 di Ria 897. Terima kasih saudara bagi anda yang sudi mendengar rancangan ini dan pelbagai maklum balas yang saya terima. Satu lagi kisah saya ingin ceritakan datangnya daripada seorang pendengar yang ini beliau bertugas berkhidmat sebagai seorang mak andam. Apa yang berlaku, kata Mak Andam ni, namanya beliau tukarlah. Beliau tidak menggunakan nama sebenar, beliau gunakan nama samaran. Dan akan saya ceritakan tentang pengalaman rintihan hati seorang Mak Andam dalam rancangan Misteri Jam 12. Kehadapan DJ KC yang saya hormati. Nama saya Mila, bukan nama sebenar. Saya berkhidmat sebagai seorang mak andam. Pengalaman menjadi mak andam memang banyak. Dan ada kalanya kita ni mak andam seringkali disalah anggap. Khususnya kalau ada upacara-upacara majlis persandingan. Tidak semua mak andam, sekali lagi saya tekankan kata Kak Mila ataupun kata saudari Mila tidak semua mak andam menggunakan bacaan-bacaan seperti pemujaan untuk pasangan-pasangan pengantin, khususnya untuk pengantin perempuan. Begini pengalaman saya. Pada satu hari saya tiba-tiba tergerak hati untuk lakukan sesuatu, untuk tambah duit sedikit. Jadi kata beliau, saya pun berjumpa dengan seorang pelanggan lah. Untuk khidmat andaman saya akan datang. Dan pelanggan saya memberitahu yang ada seorang lagi mak andam yang beliau kenal. Merupakan saudara jauh, seorang makcik ni. Sering kali telefon dia dan dia tanya pada saya, adakah saya kenal dengan mak andam yang bernama Sipulan binti Sipulan ni. Saya katakan secara jujur, terus terang saya tak pernah dengar pun nama mak andam yang disebutkan ini. Pendengar Ria 897. Jadi pelanggan saya ni mengatakan, memberitahu saya yang mak andam satu lagi ni, Sipulan ni, seringkali akan menelefon beliau, iaitu pelanggan mak andam ni lah menelefon pelanggan Mila, dan dia mati-mati suruh pelanggan Mila ni untuk dapatkan khidmatnya. Anda bayangkan. Dan sampaikan pelanggan saya bila jumpa dengan saya, dia ceritakan pada saya apa yang berlaku dan mak andam ni akan kacau dan ganggu. Dipendekkan cerita, memang saya akur. Jadi ada bayangkanlah. Jadi kisah yang dikirimkan ni itu bahagian yang pertama tentang mak andam. Ada seorang pelanggan ni pada suatu hari berjumpa dengan mak andam untuk sign kontrak. Dan dalam masa yang sama, pelanggan ni meluahkan perasaannya terhadap seorang lagi mak andam yang beberapa kali ini kerap kali hubungi beliau sebabnya adalah kenalan jauh lah, dan suruh dapatkan khidmat, dan mereka tak nak lah, pelanggan dia tak nak. Dan akhirnya apa yang berlaku ni, saya pada satu hari bila nak make upkan kata mak andam yang bernama Mila, bukan nama sebenar, pelanggan saya pada hari pernikahan di mana mereka akan dinikahkan pada waktu malam, tangan saya tiba-tiba menjadi kebas. Nak angkat pun tak boleh, nak bengkokkan pun tak boleh. Tiba-tiba ia menjadi keras dan dah tak boleh bergerak.
tangan sebelah kanan Casey. Tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri semua boleh. Boleh toleh, saya boleh bongkok, boleh bangun jalan. Cuma tangan sebelah ni tak boleh bergerak. Mula-mula ingatkan mungkin saya terkena serangan stroke. Ya, seperti apa yang dikatakan. Tapi bila seorang pakcik datang dan dia tengok keadaan, tiba-tiba dia ambil air, dia baca sesuatu, dia renjis dekat tangan saya. Kemudian katanya ambil air ni sedikit, sapu pada tangan, dan sambil sapu tu selawat. Saya pun buat Casey. Saya sapu, saya selawat. Saya sapu, saya selawat. Lama kelamaan saya boleh rasa tangan saya boleh bergerak dan boleh bengkok Casey. Alangkah terperanjatnya. Dipendekkan cerita, saya tahu ada orang dengki dengan saya. Sebabnya saya tak nak serahkan pelanggan saya yang ini kepada beliau. Jadi mungkin oleh kerana itu dia membalas dendam Casey. Tapi nasib baiklah ada seorang pakcik yang baik hati, yang telah pun membantu mengurangkan tekanan diri saya pada waktu itu sebagai seorang makeup artist ataupun juru andam pelanggan saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pelbagai kisah pada malam ini dikongsi sama dalam rancangan MJ12 di Ria 897. Saudara, kisah-kisah yang ingin saya sampaikan pada malam ini semua kiriman email, dan saya haraplah pada anda yang kirimkan email pada saya, ini pun satu lagi, pada yang nak kirimkan email, satu, jangan gunakan shorthand, iaitu ejaannya biar yang penuh. Jadi ia juga dapat membantu anda memperkasa penggunaan penulisan bahasa Melayu. Jadi jangan shorthand. Kalau shorthand, saya akan cerita tersekat-sekat. Walaupun saya dah menderas, dah faham, tapi bila baca tu, saya kena baca apa yang anda tulis lah. Itulah yang kadang-kadang susah. Jadi harap juga kisah anda tu dibahagikan kepada perenggan lah. Jangan semua cerita tu semua dalam satu perenggan. Susah saya nak baca nanti. Jadi harap maklum, dan email boleh dikirimkan kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg ataupun misterijam12@gmail.com. ria@mediacorp.com.sg ataupun misterijam12@gmail.com. Saya akan bacakan kisah berikut ini, tapi sebelum itu kita ikuti pesanan-pesanan dahulu. Selepas itu baru akan saya kongsi bersama anda kisah. Ini kiriman daripada mana ni? Fazli berkongsi peristiwa yang menghantui beliau. Yang ini apabila anaknya setiap kali kalau balik sekolah akan beritahu yang dia takut akan sesuatu. Jadi akan saya kongsi dengan anda selepas ini. Anda tunggu, jangan ke mana-mana, bertemankan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik pendengar Ria 897, seperti saya katakan tadi, saya ingin berkongsi kisah datang daripada seorang ayah, berkongsi pengalaman datang dari anaknya yang pulang dari sekolah. Jadi ayahnya ni dapati anaknya setiap kali kalau balik, kalau pulang, mesti dia akan ceritakan tentang hal yang berlaku di sekolah. Memanglah tak pelik. Dan dia rasa bersyukurlah sebabnya anaknya ni suka ke sekolah. Dan dia akan cakap tentang kawan dia. Sampaikan pada suatu hari, ayahnya ni, iaitu pengirim kita lah yang mengirimkan email kepada saya, macam tertanya siapakah kawan. Ya, kawan kepada anaknya. Sebab setiap kali dia akan balik, dia akan cakap tentang kawannya. Dia kata suka main dengan kawan-kawan. Suka. Jadi satu hari ni, saya ni pun sebagai seorang ayah, nak tahu dengan siapa anak saya bermain. Untuk pengetahuan semua, anak saya ni baru berusia 5 tahun saja. Baru 5 tahun. Jadi, saya pun belilah coklat, satu untuk anak saya, satu untuk kawannya.
Saya tak beritahu anak saya. Saya hantar dia ke sekolah. Kemudian saya pun berjumpa dengan guru anak saya. Saya katakan, dengan budak mana yang anak saya selalu duduk bermain? Dan gurunya pun menjawablah. Sebelum dia menjawab, dia terhenti seketika, baru dia reply pertanyaan saya. Jadi guru ni katakan, anak awak sebenarnya dalam kelas, dia suka duduk dekat hujung sorang-sorang. Habis lalu dia balik, dia cakap, dia happy sangat hari ni dapat main dengan kawan dia. Saya pun terkejut, saya pun sebenarnya nak tahu siapa kawannya. Dan saya pun ada bawa sedikit hadiah untuk kawannya. Tidak, anak awak ni setiap kali kalau ada masa rehat, dia akan bermain dan seperti seolah-olah sedang cakap dengan seseorang. Banyak kali saya pernah marah dia, tapi dia tak indahkan. Dan lalu, begitulah hakikatnya tentang anak awak. Pendengar Ria 897, saya pun panggil anak saya yang berada di luar kelas. Saya tanya, mana kawan? Kawan ada dekat sini? Anak saya berdiri, sedang pegang bagnya, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Kemudian anak kata, ada. Kata anak saya kepada saya dan gurunya. Kawan ada? Wah, mana kawan? Kawan kat mana? Dia tunjuk kawannya dekat satu bilik. Bilik itu adalah storeroom, Casey. Bilik tempat simpan barang. Lalu dia tunjuk dekat bilik itu, dalam masa yang sama, ada seseorang ataupun sesuatu menghempas pintu bilik di depan mata saya dan guru tadika anak saya. Saya naik terperanjat sebenarnya. Rupa-rupanya anak saya dikatakan tak campur orang bila waktu rehat tu. Mesti ada satu gangguan dan memang sahlah. Anak saya ni memang ada gangguan. Tapi Alhamdulillah, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Baik, sekejap lagi anda boleh hubungi saya dan saudara pendengar Ria 897. Saya ada terima satu kiriman email dan saya rasa kalau mungkin kisah ni dijadikan satu scene dalam filem seram, memang menarik sangat-sangat. Nanti saya akan ceritakan apakah cerita yang saya maksudkan. Tapi ini cerita ni melibatkan seorang wanita tua Cina. Mungkin saya juga akan gunakan pengalaman inilah yang akan saya kongsi bersama sebentar nanti. Seorang wanita Cina tua, pengalaman yang mana bila saya baca tadi itu meremang bulu rumah saya seketika. Nantikan saja, akan saya kembali sebentar nanti bertemankan saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Misteri Jam 12.
Selamat pagi pada semua pendengar Ria 897 geng-geng momok. Baik, terima kasih pada yang sudi bersama dengan saya setiap hari dalam rancangan MG12. Setiap kisah yang saya ketengahkan, anggaplah semua hanya sekadar hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ramai yang bersuara di Facebook saya, terima kasih. Ada yang kata sedang mendengar sekarang ini. Ini secara saya tengoklah mana saya nampak, saya cakap je lah jangan ambil hati kalau nama tak disebut ya. Nanti mungkin lain kali pula lah saya sebut. Kita ada daripada siapa ni? Nurjana, Kisi, saya dan suami sedang mendengar MJ12 di rumah kami Bedok North Street 3. Amboi, Bedok North Street 3 lagi Nasib baik tak letak nombor pintu rumah dan juga nombor blok Beliau kata ini kiriman selanjutnya daripada siapa ni? Nur Shani kata, my little boy said Casey macam ninja. Amboi. Kiriman daripada Lutfiana. Hi Casey, hello. Saya sedang mendengar misteri jam 12 di rumah nenek saya. Wah. Temankan nenek ke awak dengar seorang Yang ini daripada pendengar kita Zulki Faust. Katanya saya dari Woodlands, terima kasih. Dari Jamal Nordin Pasir Gudang, terima kasih. Kita juga ada teman kita bernama Sharifah Raba'ah. Kata beliau dari Jurong West Avenue 1. Selamat bertugas, terima kasih pada Sharifah Raba'ah. Kita juga ada Bandar Seri Begawan Isa Kuhadat, yang katanya sedang mendengar di Bandar Seri Begawan. Wah, apa khabar Auda di sana? Ya, harap Auda semua dalam keadaan yang baik-baik ya, bis kita. Baik, kiriman ini Zura Ebeli dari Wyoming. Wah, kencang sih, jauh Puchong Selangor, orang Selangor bukan pocong Gesi Puchong Saya tak dengar MJ12 malam-malam, segan sikit. Esok pagi saya dengar melalui YouTube dari Nurul Aliyah MJ12 secara live tapi beliau tetap masuk frame siapa lagi ni? Kak Linda sedang mendengar sekarang ini bersama dengan isteri bukan isteri pula. Kata Kak Linda bersama dengan ibu tercinta. Kak Nurkia Jones dari England, tapi ni dah balik kampung kejap. Sekarang mendengar di Paris. Salah, Pasir Ris banyak di Paris Baik, ramai sedang memantau siaran MJ12. Terima kasihlah pada yang telah pun tinggalkan di manakah anda sedang mendengar MJ12. Dan saudara, awal tadi saya ada beritahu anda tentang satu gangguan yang dialami penampakan seorang wanita Cina tua lah dalam rumah. Ini yang berlaku sebenarnya. Rumah ini baru saja dibeli pada waktu itu. Dan wanita Cina tua ni dilihat di dalam bilik tidur anaknya. Bila dia beritahu anak kepada pendengar kita ni berkongsilah beritahu tentang gangguan yang dialami. Ibunya dan ayahnya seringkali menangkis ataupun tidak ingin mempercayai apa yang diceritakan oleh anaknya. Sampaikan pada suatu hari ibunya terkena sendiri. Anak saya ceritakan pada saya, Casey, begini bunyinya Anak saya ceritakan pada saya yang kadangkala pada waktu malam dalam biliknya ada wanita Cina tua. Saya cuma katakan, dahlah, jangan nak fikir bukan-bukan. Itulah banyak sangat dengar MJ12. Kata saya kepada anak saya. MJ12 pula yang dipersalahkan Jadi pada suatu hari, apabila saya berada di ruang tamu, anak saya satu ni belum balik sekolah, suami saya bertugas. Dalam rumah tu hanya saya seorang saja. Waktu itu waktu maghrib, saya sedang duduk dekat ruang tamu, sedang message seorang sahabat saya. Tiba-tiba saya dengar orang tarik nafas seolah-olah seseorang sedang semput. Daripada suara tu, saya terus beri perhatian suara tu datang dari mana. Bila saya dengar betul-betul, suara yang dimaksudkan seolah-olah ada orang sedang semput datang daripada bilik tidur anak saya.
Pendengar Ria 897, apabila saya bangun daripada tempat duduk di ruang tamu, berjalan perlahan-lahan pergi ke bilik anak saya. Casey, dalam bilik anak saya macam biasa, ada almari, ada side table dan juga ada katil single bed. Katil single bed anak saya. Saya berjalan dan cuba cari datangnya dari mana suara tersebut. Alangkah terkejutnya saya. Saya rasalah saya nampak sesuatu yang amat menyeramkan sampai ke saat ini. Saya ternampak dekat tepi katil anak saya. Semakin saya menghampiri, jadi saya nak cuba anda gambarkan tepi katil yang dimaksudkan di sini, ya, katil ni kalau kita diri ada bahagian tepi sebelah kiri, tepi sebelah kanan lah mungkin tepi satu lagi lah di mana ia penglihatannya terhadang. Saya menghampiri dan menghampiri tepi katil anak. Terperanjat saya dibuatnya, saya ternampak ada perempuan Cina tua sedang baring di atas lantai, matanya pejam, mulutnya ternganga luas, sedang bernafas dengan keadaan yang bising sangat-sangat. Bila ternampak benda tu, saya pun toleh dan langsung saya lari keluar. Bukan keluar bilik saya lari keluar dari rumah yang kami baru saja berpindah. Pendengar Ria 897, itulah pengalaman saya yang paling menakutkan yang pernah berlaku dalam hidup saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Istri jam 12. Baik saudara, boleh hubungi saya sekarang 66911897. Dan tadi menarik ini kiriman daripada siapa ni? Kiriman daripada Haji Hashim. Haji Hashim kata, Casey, saya nak sentuh tentang seorang pendengar tadi yang ceritakan yang dia terjumpa cincin batu akik. Berhati-hatilah, ada cincin-cincin ni memang kosong, tapi ada cincin juga yang berisi. Dan cincin-cincin yang berisi ni, kalau kita main kutip sembarang, kadang-kala kita akan bawa balik suai saka yang dibuang. Cincin-cincin ini ada penunggunya. Saya pernah, Casey, apabila salah seorang pesakit lah yang datang ke rumah, yang saya datang ke rumahnya, setelah mendapat panggilan mengatakan setiap malam dalam rumah tu mesti bunyi bising. Dalam rumah tu bahagian mana, saya tanya. Dan bahagian mana yang dikatakan di sini adalah daripada dalam almari. Almari dalam bilik tidur tuan rumah. Suami kepada wanita ni dah meninggal dunia. Wanita ni ada 2 orang anak. Suami selepas meninggal dunia, cincin-cincin suami daripada cincin batu akik, cincin batu jade, dari swasa dan macam-macam lagi disimpan dalam laci. Cincin-cincin suaminya, saya tanya, suami awak ada buat apa-apa tak dengan cincin? Ada. Setiap hari Khamis malam Jumaat, suami saya akan asapkan cincin-cincin beliau. Bila arwah dah meninggal dunia, cincin tu masuk dalam laci. Dah hampir sebulan benda ni berlaku, gangguan. Malam-malam hari, si isteri tengah tidur dalam bilik, bunyi gegaran, Casey. Bunyi gegaran. Dan bukan sekali, malah dah hampir setiap hari benda tu berlaku dalam rumah. Sampaikan anak yang tak tahu jadi tahu, sebabnya makin kuat bunyi gegaran tersebut. Saya pun pergilah ke bilik dia dengan izinnya. Saya pun tengok almari.
Memang benar, dekat almari tu bila saya tarik laci, macam-macam cincin yang ada. Dan cincin tu tidak diasapkan, maka laparlah jin yang ada dalam cincin tersebut. Untuk pengetahuan semua, jin gemar dengan asap. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, saudara boleh hubungi saya sekarang 669118897. 669118897. Terima kasih pada yang kirimkan email kepada saya yang berkongsi peristiwa dan tadi tentang cincin telah pun disentuh oleh Haji Hashim. Mungkin cincin-cincin itu tidak diberi makan. Makan yang disebutkan di sini adalah asap lah yang dirakukan oleh arwah kepada arwah suami akak ni lah. Jadi bila tidak diasapkan setiap hari Khamis malam Jumaat, dah pun dihentikan secara mendadak, benda yang disimpan tu menjadi marah. Bagaimana agaknya? Baik, kita akan buka talian 669118897. MJ12 hanya sekadar hiburan saja. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, Assalamualaikum, Kesri. Waalaikumsalam, siapa tu? Ini Mak Radin. Silakan. Ini cerita yang berlaku pada F1 tahun 2011. Saya dengan kawan saya 3 orang bekerja sebagai security. Dan pada waktu tu saya dengan kawan saya pergi cek, pergi rounding kan. Sekali lepas tu saya ternampak di bangku tu ada seorang wanita tengah duduk kan, di tepi sungai tu. Waktu tu di F1 2011 tu di Lavender dekat sungai, dekat nak dekat kan dekat Marina pun boleh nampak dia daerah sungai situ. Lepas tu saya ternampak wanita itu tengah duduk dengan rambut dia yang panjang dan pakaian dia berjubah putih. Lepas tu saya tegur kawan saya lah. Saya tanya dengan Man sama Ahmad. Saya bilang, kenapa tak adik anak di tempat kursi tu siapa yang duduk? Lepas tu kawan saya bilang, astagfirullahaladzim. Dan dia pun rasa takut. Tapi lepas tu saya bilang okey, lalu kita pakai torchlight, kita suruh daerah yang penduduk dia kursi tu. Lepas tu tiba-tiba bila saya dah suruh tu, saya matikan lampu torchlight tu.
Jadi tu wanita tu dia punya kepala pusing ke kiri, dia pandang ke kita, dengan rambut dia panjang, dengan muka yang tak nampak, lepas tu dia bangun, dia bertinggi di atas kursi. Lepas dia berdiri atas kursi, lepas tu saya dengan kawan saya cakap, kau jangan lari. Kita ada kat sini, dan orang pun ada juga, lama juga itu, tapi yang di tepi sungai tu, waktu kita tengah spot tu, cuma kita ada 3 orang dia nampak dia duduk seorang diri. Lepas tu dia bertinggi di atas kursi. Lepas tu dia terapung. Lepas tu dia mengilai. Lepas tu dia mengilai. Lepas tu dia bertinggi di atas pokok pula. Lepas tu saya terpuluh di atas pokok tu. Saya dengan kawan saya wanita tu bertinggi di atas pokok tu sambil dia berduduk. Lepas tu dia pegang dengan satu macam satu anak lah, dia pegang satu anak. Lepas tu saya pergi ke depan pohon tu, saya tengok ke atas. Lepas tu saya baca surah Ayatul Kursi lah. Lepas tu saya baca surah Ayatul Kursi. Lepas tu dia mengilai. Lepas tu lepas mengilai, dia terus dia menangis, dia jatuhkan apa yang dia pegang, yang macam anak tu tiba-tiba jatuh ke bawah. Lepas tu doktor saya dengan kawan saya aman dengan kita cuba buka lah dalam kain bukasan putih tu. Tiba-tiba buka dengan kain putih, kain putih tu, kisi rupanya bukan anak, rupanya patung daripada kayu. Lepas tu terus saya dengan kawan saya terus saya buang patung tu di laut. Selepas buang di laut, lepas tu dia mengacau saya dia mengacau, lepas tu dia mengata dia menjumpa depan kita orang, dia bertinggi depan kita orang. Lepas tu dengan bau yang sangat busuk sekali. Padahal itu yang pokok kelabu, dan baunya pun bau bunga macam bunga cempaka. Lepas tu dia menangis, dia tanya, kembalikan anak aku, kalau tidak aku akan bunuh kau. Lepas tu saya baca ayat tu semua. Lepas tu dia terapung lagi. Lepas tu dia masuk ke dalam sungai. Lepas tu dia masuk ke dalam sungai, alangkah banyaknya dia dapat dia masuk ke sungai, dia dapat ambil balik yang kita buang tu, bentuk seperti bayi tu, dia angkat balik. Lepas tu dia menjemur depan kita.
dia bilang, aku akan bersumpah, aku akan bunuh kau. Dia bilang, lepas tu saya bilang dengan dia, engkau siapa nak bunuh aku? Engkau tak ada kuasa nak bunuh aku. Engkau adalah makhluk Allah, kan? Engkau adalah syaitan. Lepas tu saya baca surah lagi. Saya baca surah. Lepas tu kiri dia terbang lagi. Dia terbang. Lepas tu dia tertinggi lagi di atas pohon kelabu tu. Lepas tu dia tertinggi. Lepas tu dia mengilai. Lepas tu dengan apa? Dan dia mengira. Lepas tu dia duduk di atas tu. Lepas tu dia boleh dia punya kaki dia boleh gantung di atas dahan, kepala dia ke bawah, dan dengan anak dia yang dia pegang. Lepas tu saya baca lagi surah yang saya mampu yang saya baca tu. Lepas tu saya baca surah tu. Lepas tu saya baca surah Yasin ayat yang ke-9 tu. Wajah Nabi banyak ayat disesat. Lepas tu saya baca surah tu. Lepas tu terus dia menangis, dia mengira. Lepas tu dia terus dia berpusing. Dia berpusing macam kipas angin di atas labu tu. Lepas tu dia pusing pula tu. Terus saya baca lagi dan lagi. Saya baca. Lepas tu terus lepas tu dia menjelma. Dia menjelma depan saya dan kawan saya Man sama Ahmad. Dia bilang, kau berjaga-jaga, aku akan datang lagi. Engkau bertugas di sini kan, aku akan datang lagi. Lepas tu saya baca lagi, kalau kau berani kau datanglah. Lepas saya baca surah tu. Lepas tu terus dia hilang kisi. Inilah kisi yang pengalaman 2011 di Lavender F1 yang berlaku di sana. Okey, ni kisi yang saya dapat. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Baik, kita akan terus berkongsi dengan pengalaman berikutnya dalam rancangan MG12 bertemankan saya Casey. Terima kasih pada anda yang sudi bersama dengan saya, dan kalau ada pengalaman boleh hubungi saya 66911897. Di sini saya terima datang sebelum tu tadi saya berjumpa dengan seorang akak adalah meeting. Jadi sempat beliau buka cerita, katanya, Casey, akak nak ada cerita ni. Lebih kurang 10-15 tahun yang lalu kisah ini berlaku di estate perumahan berdekatan dengan kawasan Yishun lah. Jadi rumahnya berdekatan dengan Seletar Dam yang diceritakan, dan itu adalah ini hal gangguan ini berlaku di rumah kakak beliau di kawasan Yishun. Waktu tu ada kawasan Seletar Dam yang masih belum lagi dibangunkan, masih lagi ada hutan-hutan kecil dan difahamkan
dekat kawasan tu memang sunyi, sepi dan waktu 15 tahun dahulu ni bukan macam sekarang. Sekarang ni dah banyak rumah dinaikkan, didirikan dan pernah sekali berlaku kepada saudara beliau yang beliau ceritakan pada saya tadilah, di mana pada waktu tu nak dekat maghrib, kalau tak silap saya lah, dan selepas maghrib punya diri ni nak keluar rumah. Jadi baru nak tutup pintu sebab maghrib kan, nak tutup pintu, datang seorang makcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pun menjawab lah, dan kemudian tanya, cik ada apa? Katanya minta maaf, ni dah masuk waktu maghrib. Kalau makcik nak pergi masjid takut tak sempat, boleh tak makcik tumpang solat? Takkan nak cakap tak boleh, kata beliau lah, dia ceritakan pada saya. Jadi katanya, oh tumpang solat, boleh cik. Nanti kejap ya. Dia pun ambil kunci, buka mangga pintu besinya, dan makcik tu pun masuk ke dalam rumah dan tutup pintu. Kemudian dia kata, makcik solat dululah, saya duduk sini sekejap. Jadi makcik tu pun masuklah dalam bilik, ada satu bilik ni untuk solat. Wanita ni pun kunci pintu dan pegang kuncinya di tangan. Yelah, tak orang tak kita. Kita pun tak kenal siapa, takut pula nanti ada niat yang lain. Jadi kunci tu di tangan beliau, kunci rumah masih lagi diketak mangga dan tak boleh keluar. Hanya satu cara untuk keluar daripada pintu depan. Jadi pintu depan tu dah dikunci. Selepas solat, makcik tu pun keluar. Makcik nanti dulu, makcik nak balik kan? Saya solat dulu, nanti sama-sama kita keluar. Saya pun nak keluar ni, kata wanita tu lah, yang memang dari tadi selepas solat maghrib memang dia nak keluar. Jadi makcik ni pun duduk dekat ruang tamu. Wanita ni masuk bilik yang disolat tu oleh makcik tersebut dan dia solat. Ya, dia solat. Habis solat, dia pun tanggalkan telekungnya, dia keluar. Cik. Pada mulanya mungkin beliau fikirkan makcik tu pergi tandas ke ataupun dekat dapur. Masuk bilik tak ada, dekat ruang tamu tak ada, dekat tandas tak ada, dekat dapur pun tak ada. Kata beliau, ini diceritakan pada saya tadi Dan dia terperanjat, mana makcik ni hilang pula? Sedangkan kunci rumah ada di tangannya dan makcik tu tiba-tiba hilang. Sampaikan dia rasa takut sangat-sangat. Dia minta bantuan suaminya, kalau tak silap saya, balik kerja tu, suruh cari makcik tu, takut makcik tu masih dalam rumah. Dan sampai ke saat ini dia masih tertanya-tanya, kemana makcik tu menghilang? Datang tumpang solat. Bila dikongsi kisah ini kepada beberapa kenalan, mengatakan mungkin itu orang Bunian sebab kawasan rumahnya adalah tempat yang dikenali sebagai perkampungan Bunian pada suatu ketika dahulu, sebelum tempat-tempat tu ditebang pokok-pokoknya. Jadi itulah kisah yang diceritakan dalam rancangan MJ12 kepada saya tadilah, ketika saya bertemu dengan beliau. Terima kasih pada semua, dan juga kalau ingin berkongsi pengalaman, boleh 669118997. Isteri Jam 12. Pendengar ya, ini kisah selanjutnya ingin saya kirimkan datang daripada seorang pendengar. Nama beliau Tini.
Tini berkongsi dalam rancangan MG12. Kata beliau, walaupun dah tidak ada di Singapura lagi, dah pun balik ke kampungnya di Indonesia, ada kalanya kalau ada peluang beliau akan mendengar Ria 897 FM sebagai pengubat rindu, sebabnya suka dengan rancangan MG12. Terima kasih pada Tini. Dahulunya saya pernah bertugas bersama dengan seorang majikan. Majikan saya ni saya tak perlu beritahu lah bangsa apalah, nanti tak baik pula nanti cakap apa ni cakap-cakap bangsa. Jadi kita apa yang Tini nak ceritakan ni, majikan beliau ni ketika dia bertugas dengan majikan A ni, rumahnya besar, 2 tingkat. Ada seorang ibunya diletakkan dalam bilik dan seringkali ibunya tidak dibenarkan keluar atas keselamatan ibunya sendiri. Sebabnya ibu kepada majikan saya ni, kata Tini, orangnya degil, suka sangat keluar rumah. Nanti tahu-tahu kalau kita lalai, kita tidak tahu dia keluar dari bilik, turun tangga perlahan-lahan, dia akan berada dekat luar rumah sedang jalan dekat tepi jalan, Casey. Dia suka kutip daun-daun kering dan dia simpan bawa naik atas. Tuan rumah akan marah. Marah siapa? Marah saya, kata Tini. Jadi, bila pintu dalam bilik tu dikunci, nanti kadang-kadang akan dengar. Bila saya dekat bawah, saya dekat atas, tuk, 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 tuk. Dia ketuk. Suruh saya buka. Nanti dia ketuk. Tini, Kaiman. Kata Tini lah, tak tahu dia cakap sini, K-I-M-E-N. Kaiman mungkin buka pintu lah. Tini, Kaiman, kata beliau. Nanti saya akan cakap, Ama, jangan kacau saya lah, nanti mem marah tau. Kaiman. Kadang-kadang, kata Tini, saya tak sampai hati, Casey. Saya akan naik atas, buka pintu. Nanti saya akan bawa dia keluar sekejap, sebab tuan rumah tak ada, dua-dua bertugas. Bawa dia pergi tepi jalan, dia kutip daun kering, dia kutip. Dah puas, naik atas, tutup pintu. Dipendekkan cerita, wanita kepada majikan saya ni akhirnya meninggal dunia, Casey. Atas sakit tua. Itu pun setelah beberapa tahun sebenarnya. Jadi bilik atas tu dikunci. Malam-malam hari, saya, mem dengan Sir akan dengar tuk 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 tuk. Dalam bilik, orang ketuk pintu. Bunyinya, gangguannya sama macam selalu saya dengar bila wanita ni dikunci dalam biliknya. Bayangkan pendengar dia. Sampaikan Sir buat keputusan panggil seorang monk. Datang rumahnya, masuk dalam bilik untuk bersihkan semah bilik cara mereka. Mang tu jalan. Beberapa malam kemudian sama lagi, Casey, bunyi tuk 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 tuk. Tapi yang paling menyeramkan, saya tengah tidur dalam bilik saya tingkat 1. Tini, Kaiman. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ya, itu dia kisah. Bayangkan. Yelah. Tapi itulah keselamatan. Bukan saya tak salah majikan tu nak sengaja kunci ibunya. Yalah, kalau dibiarkan nanti ibunya merayap kat luar, mungkin kemalangan jalan raya tu masalah tu ya. Tapi itulah bila diketuk pintu seram pula malam-malam hari. Baik, 669-11897. Silakan kalau ingin berkongsi pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Setiap kisah hanya satu hiburan saja. Dan ingat, boleh anda ringkaskan kisah dan kita ke udara lah, on air bukan off air, untuk berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12.
Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hai, siapa bercakap ni? Assalamualaikum, kasih. Waalaikumsalam, siapa ni? Dia. Apa khabar? Baik. Ini sedang di rumah ke di tempat tugas macam mana ni? Baru balik rumah. Oh, baru balik Pengalaman anda tentang apa ni? Okey, saya rasa kasih pernah pergi kan jalan Wak Selat, Kampung Keranji. Kampung Keranji, Kasih pun pernah pergi kan buat ekspedisi dulu. Betul. Satu pusara lama yang dekat Army Barrack. Betul. Dekat tepi jalan tu Betul, tepi jalan. Pusara lama tu masih ada saya rasa ya. Saya rasa masih ada. Saya pun tak tahu sebenarnya. Ramai yang tanya-tanya nak tengok. Saya tunjukkanlah dalam kunjungan saya ke sana. Jadi apa yang berlaku di sana, pengalaman anda? Ini cerita dah lama kasih. Agak-agak dalam sekitar 20 lebih tahun lah. Lepas itu tumpah darah saya kan. Jadi orang kampung biasalah. Masa tu masih degil-degil lah Masih degil. Ini tak online Dia dah online lah. Dah online. Oh ni dah online Masa tu dulu kampung 20 tahun dulu kita budak-budak masih degil-degil lah kira. Setiap malam keluar merayap sana sini. Jadi satu hari tu kita merayap malam ramai-ramai dalam 4-5 orang. Bila kita jalan dekat sebelah tembok dinding agak tinggi Tembok dinding agak tinggi. Jadi kita jalan. Cuma saya yang terbayang ni, ternampak ni dekat tembok ni. Bayang-bayang kita ni, bayang saya, kawan-kawan saya 4-5 orang. Ada satu bayang-bayang lebih tinggi daripada kita Cuma ni satu bayang-bayang aja lebih tinggi daripada saya, daripada kita. Padahal 4-5 orang ni bayang-bayang ni semua sama kan, sama rata. Jadi di tembok tu ada satu bayang-bayang tu lebih tinggi daripada kita. Yang lain tak nampak, cuma saya satu orang nampak. Jadi saya fikir ini permainan mata lah. Tapi saya lupakan lah. Okay. Lepas tu balik semua, balik rumah masing-masing, beredar. Okay. Selang beberapa hari tu kita keluar lagi. Tapi cerita yang ni saya tak cerita sama kawan-kawan lah. Jadi takut mereka tak nak keluar lagi kan. Pergi macam outing malam-malam, jalan-jalan sana jalan sini kan. Jadi jalan Wak Selat ni kampung ini sekarang dah tak ada lagi dulu lah. Dia cuma satu masuk satu keluar, itu pintu itu road Jadi kita jalan ramai-ramai naik basikal pergi keluar sampai ke jalan luar, jalan besar. Jadi yang lain ni nak pergi lebih jauh. Saya cakap saya tak nak, nanti mak aku marah. Jadi saya terpaksa patah balik lah. Jadi bila saya nak patah balik tu, bayang-bayang yang saya nampak 2-3 hari yang lepas ada lagi. Tapi lebih menakutkan bayang-bayang tu, dia baring di tengah-tengah jalan. Kepala dia daripada hujung kaki dia sampai ke hujung. Jadi saya naik basikal, saya terfikir macam mana saya nak lepaskan ni bayang-bayang. Nak patah balik, tak ada orang lagi. Kawan-kawan saya semua dah jalan jauh. Mau tak mau saya terpaksa tembus sajalah. Dengan tawakal, baca apa yang saya mampu, saya tembus. Bila sampai ke tempat benda ni yang tengah baring di tengah jalan ni, saya rempuh je rempuh je. Saya tutup mata, saya rempuh je. Kalau saya jatuh, saya pun tak tahu apa akan jadi pada saya. Jadi masa saya rempuh tu, macam dengar satu suara tu meremang bulu roma. Bila saya dah dengar tu suara, saya buka mata. Nasib baik saya tak jatuh dekat tepi parit dengan basikal saya. Saya kontrol basikal terus langsung balik rumah. Jadi anda rasa anda nampak tu, adakah ia mungkin menyerupai hantu, orang kata hantu galah Tak, kata orang dulu, orang cakap dulu macam mawas. Tapi kalau mawas dia memang tinggi besar, orang cakap dah. Saya tak tahulah. Saya tak rasa. Kalau mawas, saya langgar. Masa dia tengah baring daripada ujung jalan ke ujung jalan besar dia tu, saya dah pasti jatuh kan. Dan sudah tentu saya pasti jatuh. Itu yang jadi permainan sampai sekarang. Saya fikir benda apa tu. Tapi takut dia tu cuma 1 bulan je kasi. Namanya orang degil kan.
Lepas malam tu, lepas 1 bulan malam tu keluar balik, jalan sana jalan sini lagi. Itu je lah kasih. Terima kasih ya. Selamat kasih. Selamat pagi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, saya rasa pun dah sampai di penghujung rancangan Misteri Jam 12. Jumpa anda pada semua. Terima kasih yang sudi mendengar MJ12 dari Singapura ke Malaysia, Indonesia, Brunei, Eropah, di Australia pun ada. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman dan menjadi teman saya. Selamat tengah malam KC dan juga pendengar-pendengar Misteri Jam 12 yang lain. Saya ingin berkongsi peristiwa yang menghantui hidup saya. Ini selepas saya membawa pulang sesuatu yang saya terjumpa di tepi pantai. Begini peristiwanya. Pada suatu hari, saya memancing bersama dengan seorang teman saya. Selalunya isteri saya ikut saya. Ikut pergi memancing. Tapi pada hari itu, hanya saya dan seorang teman saja yang pergi memancing. Sebabnya isteri saya berbadan 2 dan tak nak keluar di tepi pantai. Waktu itu isteri saya hamil. Kalau tak silap saya, hamil dah hampir-hampir masuk 6 bulan. Saya pun beritahu isteri. Beberapa hari sebelum saya merancang untuk memancing, saya kata pada isteri, saya nak pergi memancing pada hujung minggu tu dan saya harap isteri saya jangan ikut. Sebabnya dia sedang hamil dan tidak baik kalau berada di tepi pantai sampailah waktu maghrib dan juga larut malam. Jadi isteri saya memahami dan setuju dengan permintaan saya. Saya pergi ke sini. Saya keluar dengan teman saya. Bila berada di tepi pantai, kita mula memancing. Dipendekkan cerita, saya terjumpa sesuatu. Sesuatu yang saya jumpa ni adalah cincin batu akik. Saya ni kebetulan juga adalah peminat yang gemar mengumpul cincin-cincin tembaga, cincin-cincin suasa yang saya ada simpan. Kalau saya keluar, saya akan pakai beberapa cincin. Ada cincin batu jade, ada juga cincin batu akik. Jadi sedang memancing, tengah tunggu umpan dimakan ikan. Dengan lampu suluh ni, saya jalanlah suluh dekat atas pasir. Teman saya sedang duduk. Sambil dia berbual dengan pasangan kekasihnya, saya pula sedang suluh dekat atas pasir ni. Mungkin sedang mencari sesuatu lah kalau ternampak sesuatu. Tiba-tiba lampu suluh saya ni terpancar pada satu bahagian. Saya nampak ada pantulan cahaya. Apa benda ni? Saya pun menghampiri benda yang mempunyai cahaya yang terang daripada sinaran lampu suluh saya, dan saya gunakan kaki saya untuk tolak. Bila akhirnya benda tu terkeluar daripada timbunan pasir, baru saya perasan itu adalah cincin batu akik. Dalam hati ni, wah, ni mesti cincin lama ni. Saya pun angkat cincin tu dengan tangan saya, pergi ke depan sikit, bilas dengan air laut, dan saya mengangkat cincin tu dan lihat cantik sangat cincin yang saya jumpa tu. Cincin ini adalah jenis yang saya belum ada koleksinya. Kalau saya nak beli pun dekat kedai teman saya, harganya mungkin memakan harga 100 hingga $150. Saya dah jumpa cincin tu, satu rezeki lah. Saya pun angkat dan bersihkan, masuk dalam poket. Pendengar Ria 897. Jadi mula memancing, pancing sampaikan kita pun pulang ke rumah. Bila sampai di rumah, saya sebenarnya lupa yang saya ada cincin tersebut. Jadi saya pun gantung seluar di belakang pintu bilik. Kemudian saya dah bersihkan diri, saya pun tidur macam biasa. Pendengar Ria 897. Apa yang berlaku ni, bila saya bawa pulang cincin tu, saya masih belum ingat yang cincin tu ada bersama dengan saya. Jadi
Waktu saya berada di dalam bilik, kadang-kadang saya sedang bermain handphone, ada kalanya dah pun siap sedia nak tidur, mungkin ada kalanya saya bertugas pada waktu pagi. Kadang-kadang saya akan ternampak isteri saya ni seperti baru saja keluar daripada bilik. Nanti sebelum masuk dalam bilik ni, saya ternampak isteri saya keluar dari bilik. Jadi saya ingatkan mungkin isteri saya pergi ke dapur, mungkin pergi tandas, tak tahulah. Bila saya masuk bilik, alangkah terperanjatnya isteri saya sebenarnya sedang nyenyak tidur. Itu gangguan yang pertama. Gangguan yang menyusul, kata teman kita, pendengar kita ni, bayangkan Casey, saya masih tak tahu setelah beberapa kali ternampak Casey, isteri saya keluar dari bilik, tapi bila masuk bilik, isteri saya sebenarnya sedang nyenyak tidur pada malam itu. Pendengar Ria 897, apa yang membuat teman kita ni lebih terperanjat dan takutlah tentang satu gangguan ni, apabila saya terbangun sekitar antara 1 pagi hingga 2 pagi, saya ternampak di belakang pintu bilik saya kalau tidur tak pernah ditutup, selalu dibuka. Maklumlah dalam rumah tu hanya saya dengan isteri saja yang tinggal. Jadi apa yang saya nampak pukul antara 1 hingga 2 pagi, pintu bilik yang terbuka, ada orang bersembunyi di belakang pintu, dan saya cuma nampak tangan yang memegang pintu pada malam yang menakutkan itu. Yang boleh saya gambarkan, tangan yang saya nampak pegang pintu agak besar dan berbulu kisi. Saya istighfar beberapa kali. Saya pun mendapatkan bantuan nasihat seseorang, dan seseorang itu datang ke rumah saya, dan alhamdulillah kami dapat tahu puncanya dari mana. Rupa-rupanya punca datang daripada cincin yang saya terjumpa di tepi pantai. Untuk pengetahuan Casey lah, cincin yang saya jumpa tu bukan kosong isinya. Dalam cincin tu adalah penghuninya yang ingin ataupun yang sedang menunggu untuk dilepaskan. Bayangkan pendengar Ria, itulah kisah pengalaman saya. Terima kasih dan selamat tengah malam.